أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama ibu-ibu dan anak sekalian dan para pendengar kuliah pada pagi ini, kita merafakkan kesyukuran yang tiada terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin kurnianya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita menimba dan berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang akan kita sama-sama perdengarkan pada pagi ini, iaitu berkaitan masalah yang besar bagi wanita sendiri dan bagi semua umumnya, iaitu satu tajuk berkaitan permasalahan fiqh wanita atau fiqh wanita. Alhamdulillah, dengan izinnya juga dapat kita bersama lagi di alam maya, di udara pada hari ini, di alam maya ini, untuk kita berkongsi ilmu sambungan yang kita pelajari sebelum kita bercuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha pada minggu lepas kan. Ini syukur kepada Allah SWT, kita masih lebih berpeluang dan ruang, sihat, Alhamdulillah, panjang umur untuk bersama lagi. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita ruang dan peluang untuk sentiasa dapat berkongsi dan pelajari ilmu berkaitan hukum agama. Mudah-mudahan kita keluar pada belenggu kejahilan, pada belenggu berilmu, insya-Allah. Jadi seperti biasa, sebelum sama-sama kita berkongsi, mari sama-sama dulu kita memulakan pertemuan kita di alam maya ni dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jadi hari ini kita akan sambung lagi berkaitan tajuk-tajuk yang lepas. Cuma hari ini saya khususkan sebelum nak masuk tajuk berkaitan darah istihadah, saya ingin bawa sedikit beberapa latihan untuk hari ini untuk sama-sama kita kongsi jawapannya, iaitu bagi anak-anak dan juga ibu-ibu yang mempunyai kitab yang Tuhfatul A'izza ini, tu kitab berkaitan masalah fiqh yang tebal ni. Sila buka muka surat 79, yang tak ada kitab sila rujuk pada skrin sebab situ ada latihan itu. Jadi setelah kita melalui beberapa bulan start hari tu bulan berapa saya tak ingat, bulan ni bulan 8 kan, bulan 6 7 tentang persoalan berkaitan darah haid. Jadi hari ini saya nak rumus baliklah. Jadi ustazah nak rumuskan balik secara orang kata ringkasnya sebelum kita masuk pada latihan ini, iaitu darah haid yang kita pelajari itu definisinya telah kita tahu, darah yang keluar daripada pangkal rahim wanita pada waktu-waktu tertentu, berapa hari tertentu, iaitu darah yang tabi'i, darah yang semula jadi, yang Allah takdirkan untuk kita wanita sebagai penanda kepada berbagai-bagai perkara lah, kesuburan, kesihatan, satu alamat bagi baligh, itulah. Di semua tu adalah atas kehendak Allah yang menentukan untuk anak Adam yang namanya wanita ni akan lalui proses keluar darah haid. Kemudian kita dah tahu hukum hakamnya itu berkaitan dia punya formula ataupun kaedah dia yang ditetapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah setelah beliau mengkaji keadaan-keadaan wanita pada zamannya yang begitu banyak. Kita kata kalau zaman sekarang dibuat research lah. Zaman Imam Syafi'i dibuat research sendiri dengan mencari wanita-wanita yang begitu ramai lah untuk dibuat satu analisis orang kata tentang kaedah ini, sebab Al-Quran tak menerangkan secara terperinci, begitu juga hadis-hadis Nabi. Jadi hukum fiqh ni kadang-kadang kena tengok dia punya kena cari pula sudut orang kata kebiasaan adat para wanita pada zaman itu, dan wanita ni tak akan berubah lah. Sebenarnya hukum tu biasanya yang di research oleh masyarakat itu tak akan berubah sebab wanita tu tetap wanita sama je kan. Dulu macam itulah wanita, hari ini pun sama.
Kalau dulu wanita suka barang kemih, hari ni pun suka barang kemih juga. Dia macam itu. Sifat wanita tu memang begitu. Jadi dia tak akan berubah sifat tu. Sama aja. Nama perempuan begitulah. Dia suka. Dia darah pun dia begitulah. Tak akan lari jauh lah. Jadi satulah kita menggunakan pakai fatwa ataupun kaedah Imam Syafi'i sebab kita mazhab Syafi'i untuk menentukan formula ataupun kaedah yang telah digunakan pakai selama berabad-abad lamanya semenjak Imam Syafi'i telah melakukan research itu. Okey, formulanya kaedah adalah pertama sekurang-kurang umur haid. Paling kata muda lah datang haid ni adalah umurnya 8 tahun 9 bulan 11 bulan 15 hari untuk sampai ke 9 tahun Qamariyah ataupun 9 tahun Hijrah. Telah saya kupaskan hari itu sikit sebanyak kan. Itu umur yang kalau datang darah cukup syarat-syarat haid, maka anak tu telah dikira telah sampai umur baligh ataupun telah dikira kena lakukan taklif syarak. Kena wajib solat, tutup aurat, wajib puasa. Dosa pahala telah dikira lah. Bayangkan kan, kalau kita tidak mengetahui, kita kata kecil lagi darah bukan kot darah haid, tapi hakikatnya itulah dia. 8 tahun 11 bulan 15 hari untuk sampai ke tahun 9 tahun Hijrah. Mana kena tengok balik tarikh lahir anak kita tu yang perempuan tu mengikut tahun Hijrah bukan tahun Masihi ya. Jadi andai kata keluar darah, tengok syarat yang pertama itu apa je Allahumma Muhammad, sekurang-kurang darah haid. Itu yang kedua. Pertama sekurang-kurang umur haid paling rendah 8 tahun 11 bulan 15 hari untuk sampai ke 9 tahun Hijrah atau Qamariyah. Kemudiannya yang kedua adalah sekurang-kurang haid. Paling sikit darah haid. Imam Syafi'i telah buat satu penyelidikan, iaitu kebanyakannya sehari semalam yang disebutkan secara terus-terusan, dia bersambung. Sehari itu, hari pertama keluar tu tidak putus-putus sampailah kepada cukup 24 jam. Itu sekurang-kurang darah haid yang pertama. Itu sebab dia sekurang-kurang darah haid terbahagi kepada dua. Satu, sekurang-kurang semata-mata dipanggil aqallu faqat. Dan yang kedua, ini yang kita bincangkan panjang lebar itu, yang mungkin kita pun tak tahu itu punya cara pengiraannya. Alhamdulillah kita telah mula mengetahui bila kita belajar macam ini, iaitu sekurang-kurang serta hari-hari yang lain, iaitu aqallu ma'a ghairihi, yang bermaksud dalam tempoh beberapa hari itu keluar darah terputus-putus. Satu hari itu tak straight. Dia tadi aqallu faqat, dia straight sampai 24 jam hari yang sama. Ni tidak, hari yang sama tak keluar sentiasa. Dia putus-putus, hari kedua pun terputus, ketiga putus. Jadi itu kita panggil sekurang-kurang serta hari-hari yang lain. Dan kita kena mencampurkan, kita kena totalkan jumlah jam yang keluar tu, kena kira. Hari pertama berapa jam, hari kedua berapa jam, sampailah paling limitnya, paling lama boleh tunggu 15 hari 15 malam. Dijumlahkan ke semua darah yang keluar secara terputus-putus tu, ada tak ada, on off, totalkan lah. Kena ada satu kerja lah. Pukul berapa keluar, pukul berapa berhenti, tanda. Esok pula pukul berapa keluar, tengoklah. Jadi kena ada satu buku lah. Sebab kalau nak ngira dalam kepala ni mungkin tak ingat, banyak benda nak fikir. Jadi tulis. Itulah caranya yang berlaku bila darah tu tak straight dalam tempoh satu hari 24 jam. Jadi sekurang-kurang ni maknanya sama ada satu hari tu cukup 24 jam lepas tu putus, ataupun dalam tempoh beberapa hari tu, katakan hari ketiga baru cukup 24 jam, maka haid lah itu. Haid lah jawapannya. Jadi dia kena tunggu, kalau keluar sikit-sikit tu kena tunggu sampai cukup 24 jam, paling lama boleh tunggu sebanyak 15 hari 15 malam. Alhamdulillah jelas. Itu sekurang-kurang haid. Paling ghalib haid, kebiasaan haid. Itu yang ketiga tadi, umur paling muda ataupun umur paling kurang datang haid. Kemudian sekurang-kurang haid terbahagi dua tadi. Yang ketiga adalah kebiasaan haid. Kebiasaan haid ialah normal lah. Kebanyakan wanita yang Imam Syafi'i buat research tu dalam 6-7 hari. 6-7 hari. Itu dia punya hari-hari biasalah, dan memang kebanyakan begitulah. Lebih sikit pun 7-8-9 itu kan, 7-8 gitu.
Dan yang keempat adalah sebanyak-banyak haid. Maksudnya paling lama wanita tidak boleh solat dan berpuasa adalah 15 hari 15 malam. Itu paling banyak. Jadi 15 hari 15 malam adalah setengah bulan lah. Itu adalah waktu yang dikatakan paling banyak haid. Sebanyak-banyak haid setakat tu je. Hari ke-16 datang lagi darah, itu bukan lagi darah haid. Dah bertukar nama dah. Istihadhah. Yang kita akan masuk insya-Allah kalau habis minggu ni saya akan masuk minggu depan insya-Allah. Apa itu istihadhah? Kemudiannya yang kelima, 1 2 3. Yang kelima, yang ini sangat penting. Itu jarak penentuan masa antara haid pertama dengan haid kedua tu. Jarak suci. Jarak suci tu kita dah belajar itu, iaitu paling kurang adalah 15 hari 15 malam, sebab dia ambil kaedah bila haid paling banyak 15 hari 15 malam, maka suci mesti ada 15 hari berbaki 15 malam juga. Maknanya dia baki je tu lah, baki begitu. Andai haidnya 7 hari, bakinya 23 hari. Sebab kita ambil 30 hari sebulan. Andai haidnya 10 hari, 20 hari suci. Tapi paling limit sikit, kurang-kurang minimalnya mesti suci 15 hari 15 malam. Itu adalah kaedah atau formula yang semua wanita kena hafal. Kena ingat tu. Sebab dia perkara asas dalam memahami fiqh wanita berkaitan darah-darah ini. Itu asas. Jadi harapnya boleh salin, sebab saya baca lambat-lambat tadi kan. Dan kita pun telah pelajari itu satu-satu. Harap dapat lah, sebab tak ada kitab memang susah sikit lah, kena salin, kena tengok lah kan. Apa snap dekat apa. Itu saya mengajar beberapa minggu lepas, sebulan itu, 2 bulan tu. Boleh snap lah dekat skrin. Jadi itu antara yang kita belajar. Jadi sekarang dah kita tahu semua hukum hakam formula tu. Kita akan mulakan latihan pada muka surat yang ada 79. Tengok latihan itu. Boleh juga jawab pada ruangan chat nanti, anak-anak ataupun ibu-ibu. Mana ada chat ni? Sini ya. Okay, saya buka ruangan chat lah. Boleh kongsi, tak apa. Kalau salah pun janganlah malu. Bukan siapa nampak pun, sebab tak buka kamera kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu kepahaman kita sejauh mana setakat ini kan. Sejauh mana kefahaman kita. Anak-anak ni dia dah baca itu, tapi tak apalah saya ulang balik. Mungkin mereka juga boleh refresh balik mereka punya ingatan tentang pelajaran yang lepas. Ibu-ibu mungkin kali pertama boleh tolong jawab dekat sini. Baiklah. Pertamanya tengok di situ latihan ya, sebab nak memahami ni kena ada latihan. Memang kena ada latihan yang banyak. Dia macam matematik juga, kena buat latihan banyak. Baru sebab dia punya masalah tu pelbagai. Macam matematik kan, macam-macam masuk dia punya soalan tu kan, macam-macam jenis masalah. Jadi begitu juga dengan masalah haid ni. Dia ada macam-macam masalah. Jadi kalau kita tak banyakkan latihan, kita tak dapat. Tapi formulanya di situ. Yang telah saya sebutkan tadi kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Tengok soalan pertama. Ini berkaitan umur paling muda. Apakah darah yang keluar ketika situasi begini? Pertamanya, seorang gadis, dia anak gadis, melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 20 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan berterusan selama 2 hari. Jadi anak ni, gadis ni, gadis suntiah kan, umurnya lagi 20 hari nak cukup 9 tahun. Dan darah tu keluar selama 2 hari berterusan, tak ada langsung putus-putus. Okey. Apakah jawapannya? Darah itu haid ke ataupun darah rosak? Kita dah ada formula tadi. Boleh jawab dekat ruangan chat? Boleh? Ada? Ada tak? Boleh type, anak-anak boleh type juga, ibu boleh type. Tembak je lah. Kalau tak betul, kita betulkan lagi. Tak perlu. Kalau depan mungkinlah rasa malu, salah, aku tak ada rasa malu. Dalam bab ilmu jangan malu. So, kita kadang-kadang salah tu membetulkan. Kita ingat sampai bila-bila. Okey, lagi 20 hari. Dia nak cukup 9 tahun. Qamar ya. Keluar darah 2 hari berturut-turut. Darah apakah itu? Darah haid ataupun darah rosak? Jawab je, haid ataupun rosak. Okey. Belum ada siapa-siapa yang menjawab nampaknya.
Anak-anak, type kamu kalau WhatsApp pandai benar WhatsApp. Tak ada pula WhatsApp ke Ustazah ni. Ya, Alhamdulillah. Ada yang jawab darah fasad. Okey, darah fasad. Ya, siapa lagi jawab? Lagi 2-3 orang. Alhamdulillah, darah fasad. Satu lagi. Mana anak-anak ni? Okey, cuba kita akan buat latihan ni sampai pukul habis tempoh lah, insya-Allah, sebab banyak latihan ni kan. Ini masalah sekurang-kurang usia. Darah fasad, yang lain. Okey, tak ada jawapan yang lain. Jawapannya betul. Darah fasad. Tak ada pula nak tepuk tangan punya rakaman. Boleh. Alhamdulillah. Tahniah. Nak tak sebut nama lah kan. Lagi pula kata semalu pula Ustazah. Okey, saya betul. Tapi jawapan darah fasad. Sebab apa? Sebab darah fasad, sebab darah tu keluar tak mencukupi syarat yang pertama, iaitu dia mesti sekurang-kurangnya adalah masa 15 hari lagi nak cukup 9 tahun qamariah. Ni 20 hari lagi, lambat lagi, 5 hari lagi. Jadi kalau keluar darah 8 tahun 11 bulan, 20 hari lagi nak sampai ke 9 tahun hijrah qamariah. Darah tu keluar 2 hari berturut-turut, cukup pun syarat haidnya. Berturut-turut. Mana 48 jam keluar, memang turut-turut. Namun sayangnya tak cukup tempoh tahun tu, hari tu tak sampai lagi. Dia mesti bawah 15 hari. 14 hari lagi ke, 12 hari lagi ke, itu betul lah, haid. Darah fasad. Okey, tahniah. Soalan kedua, seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 16 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan berterusan selama 5 hari. Okey, ini pula gadis ni, anak ni tengok umurnya lagi 16 hari nak cukup 9 tahun qamariah. Lepas tu darah tu berterusan 5 hari. Yang ni agak, kalau siapa nampak, siapa tak nampak lah. Dia rasa tengok 16 hari lagi. Okey. Tapi darah tu berterusan selama 5 hari. Cukup syarat. Tapi dia tengok keluar hari pertama tu 16 hari lagi sebelum mencukupi 9 tahun. Okay, apa jawapannya? Okey. Cuba fikir-fikir. Okey, siapa boleh jawab? Alhamdulillah. Hari pertama darah fasad sebab belum memasuki zaman imkanul haid. Zaman yang membolehkan jadi haid. Imkanul haid itu adalah bahasa Arab. Masa yang membolehkan jadi haid, iaitu 15 hari lagi kan. Sepatutnya 15 hari lagi, tapi hari 16 hari lagi nak cukup 9 tahun qamariah. Jadi 4 hari seterusnya dikira haid kalau cukup 24 jam. Dan memang cukup pun sebab dia 5 hari kan. Okey, yang lain, jawapan yang lain? Jawapan yang lain? Tak ada ya? Dah malah nak nulis pula anak-anak Ustazah ni ya. Tidak, dia rajin betul chat. Ini dia takut ke? Dia takut lah nak. Try. Ibu-ibu pun Alhamdulillah boleh. Try je. Kita dah belajar basic tu kan. Dah sebut tadi kan sebelum saya mula tadi kan. Okey, sikit lagi tunggu. Siapa lagi nak jawab? 16 hari lagi nak sampai 9 tahun qamariah. Tak ada dah? Okey, tak ada. Okey, jawapannya adalah betul, tahniah. Iaitu ini masalah ni agak kena nampak sikit. 16 hari lagi nak sampai 9 tahun qamariah. Jawapannya adalah sehari yang keluar hari ke-16 tu, yang mula nampak keluar darah tu, sehari semalam tu belum lagi jadi darah haid sebab dia belum cukup lagi tempoh yang dikatakan sekurang-kurang umur haid tu. Lagi 16 hari bukan dia. Dia 1 hari dia darah fasad. Baki 4 hari itu adalah darah haid sebab dah masuk 15 hari lagi nak sampai ke 9 tahun qamariah. Tu yang sehari dah. Daripada 5 hari tu, sehari tu tak masuk lagi sebab dia masih 16 hari lagi nak sampai ke 9 tahun qamariah. 4 hari yang baki tu memang dikira dah sebab dia masuk dalam lingkungan masa haid dah. Itu lagi 15 hari nak sampai 9 tahun. Jadi keluar pula mencukupi syarat haid itu berterusan. Maknanya sehari semalam lebih dah dan 4 hari 4 malam. Baki tu kan. Okey. Itu soalan yang kedua. Ketiga, seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 5 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan berterusan sehari semalam. Ni pula anak ni tengok darah
Lagi 5 hari nak sampai kepada tahun ke-9 tahun Qamariah. Dan keluar darah sehari semalam. Apa jawapannya soalan yang ketiga? Soalan siapa nak jawab pula? Siapa tak jawab? Alhamdulillah. Darah apa? Jawapannya darah haid. Yang lain? Jawapannya lain ada tak? Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya kurang 5 hari sebelum mencukupi 9 tahun dan berterusan sehari semalam. Yang lain tak ada? Ada ni. Kenapa? Ada. Asal. Tak dapat masuk linknya. Nanti kejap. Cuba tengok link. Ada tak link? Bagi link sikit. Kenapa yang tak masuk? Admit kan? Jangan, insyaAllah nanti. Cuba nanti. Okay. Jawapannya memang betul. Yang ketiga ni darah haid. Sebab apa? Dia lagi 5 hari nak cukup 9 tahun. Maknanya dah sampai ke hujung dah dekat 9 tahun kan? Bawah 15 hari. Dan berterusan sehari semalam cukup syarat-syarat haid. Tak dapat masuk link. Dah boleh. Okay. Ada hari. Ni ada pembetulan sikit soalan 4 ni kan. Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya pada keluar pada hari pada hari ni saya tengok sikit. Seorang gadis melihat darah keluar kan pada ni. Allah masuk tengok. Azah betulkan itu berapa? Cuba bagi tahu. Azah Aisyah, Azah betulkan itu apa? Azah betulkan itu. Di sini ada betul ni. Kita lain pula dia ambilnya. Azah tulis apa itu? Azah Aisyah. Ada tak dobit itu? Soalan keempat ni ada masalah sikit. Ada di situ tertinggal. Pada umur kurang 7 hari. Tengok muka surat 79. Sikit pembetulan sini. Dah boleh masuk jam. Okey. Humaira boleh Humaira? Masuk dah itu dah. Settle lah insya-Allah. Boleh? Dah admin dah. Okey. Empat lah. Okey, sama-sama. Anak-anak yang dah pembetulan tu boleh cek Ustaz tak? Apa Ustaz betulkan itu ni? Tak ada dalam kitab ni. Nombor 4 ni ada pembetulan. Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umur kurang 7 hari setengah sebelum mencukupi 9 tahun. Sebab dia kalau baca sini 7 hari setengah sebelum mencukupi 9 tahun. Mana 7 hari setengah tu dekat masuk 8 hari lah. Sebelum mencukupi 9 tahun. Ni dia keluar ni maknanya tengok darah pada umurnya
Itu. Terima kasih Suzana. Su ni kan. Tak ada dobit kat sini. Okey, kita betulkan. Yang mana ni di sini? Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika umurnya setengah hari, bukan ketika umurnya, setengah hari. Setengah hari. Mana seorang gadis melihat darah keluar setengah hari. Lepas keluar tu ada kan setengah hari tu kan. Saya tak nampak kelabu sikit, mata pun kelabu ni. Setengah hari tu. Keluar ada dash tu kan. Setengah hari, 1/2. Pada ketika umurnya kurang 7 hari sebelum mencukupi 9 tahun. Setengah tu kita buangkan. Situ kan dia dibuat bracket kan. Kelabu sikit. Mana soalannya macam ni. Soalannya betul macam ni. Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika darah keluar setengah hari. Setengah hari. Pada ketika umurnya kurang 7 hari sebelum mencukupi 9 tahun. Setengah itu kita buangkan, hazafkan. Okey, ulang sekali lagi soalan. Seorang gadis melihat darah keluar pada ketika darah keluar setengah hari. Itu tambahannya kan tu situ. Setengah hari pada ketika umurnya kurang 7 hari sebelum mencukupi 9 tahun. Darah apakah itu? Dia keluar lagi 7 hari nak sampai 9 tahun hijrah Qamar ya. Tapi keluarnya setengah hari je, mana 12 jam. Okey, darah apakah itu? Siapa nak jawab? Okey, boleh jawab. Darah apakah dia keluar lagi 7 hari nak sampai 9 tahun hijrah Qamariyah. Tapi keluarnya setengah hari, mana 12 jam. Siapa nak jawab? Boleh anak-anak, ibu-ibu juga. Tadi kan kita dah kongsikan soalan ni. Ni nak tahu kefahaman lah ni. Darah apa? Lagi dia keluar lagi 7 hari nak cukup ke 9 tahun hijrah. Keluarnya 12 jam, setengah hari mana 12 jam lah. Saya kan 24 jam, setengah hari 12 jam. Ya, tak jawab Nes ni. Darah fasad. Sebab apa? Umur dah cukup dah membolehkan haid, tapi sebab darah tu keluar hanya 12 jam. Betul, tanya dalam darah fasad kerana tidak cukup syarat haid tu 24 jam. Okey, betul. Yang kelima, dapat tak jawapan ni? Jadi maknanya yang pertama tadi darah fasad, darah haid istihadah lah. Fasad ni kita sebab dia belum ada haid lagi, kita sebut fasad lah. Istihadah lah kan. Yang pertama darah fasad. Yang kedua sehari darah fasad, 4 hari lagi tu darah haid sebab cukup syarat. Yang ketiga tadi darah haid. Yang keempat tadi dan keempat ni soalan tadi kan, darah fasad sebab tak cukup haid, syarat haid. Ada yang tak cukup syarat umur, ada yang tak cukup syarat haid. Itu kena orang kata kena pandai lah. Tengok kena faham tu soalan. Akhir sekali, seorang gadis melihat darah keluar selama 20 jam sahaja selepas cukup umur 9 tahun. Okey, apa jawapannya? 9 tahun tepat, memang tepat. Keluar 20 jam sahaja darahnya. Darah apakah itu? Boleh cek. Okay, silakan. Supaya tak mengantuk. Ni insyaAllah tak mengantuk. Sebab mesti fikir. Dan tolong tulis jawapan apakah itu. Soalan kelima. Anak. Okey. Alhamdulillah. Darah apa? Darah fasad juga. Sebab apa? Tak cukup juga syarat haid. 24 jam syarat haid. Tak cukup. Iaitu 24 jam dia 20 jam. Okey. Alhamdulillah. Okey, anak-anak ingat bagi peluang ke ibu-ibu kan. Betul lah. Dia orang tak nak tulis ni. Saya tak ada nama, tak kenal. Ni semua nama ibu-ibu ni, bukan nama yang bagi jawapan ni kan. Alhamdulillah lah. Respon sangat baik. Alhamdulillah. Okey, itu latihan berkaitan tentang sekurang-kurang umur yang membolehkan seorang datang darah haid tu. Maknanya kita boleh nampak sudah. Di sini ada yang cukup hari, cukup umur. Tapi tak cukup pula syarat haid. Ada yang syarat haid cukup tapi tak cukup umur lagi. Itu yang dikatakan perkara yang kena kenal pastilah untuk permulaan anak-anak datang darah haid. Dulu kan saya ingat lagi adik saya balik lompat umur dia 11 tahun.
Kan 11 tahun. Jadi kita pun tak belajar sangat, maksudnya belajar gitu-gitu kita ingat tak apalah, kita pun tak tahu, maksud saya pun tak belajar lagi secara lebih mendalam macam ni kan. Dia main lompat apa tu, tiba-tiba jatuh. Datang tiba-tiba main dia keluar darah. Kan? Aduh, kita ingat, saya pun ingat darah apa adik saya ni 11 tahun, tapi cukup sangat dah tu kan. Tunggulah. Tunggu tengok 24 jam cukup tak cukup. Mujurlah tu saya ada belajar dengan seorang ustazah dekat Kelantan tu kan. Harap hidup lah sebab tak pernah lagi semuda tu. Anak-anak saya, adik-adik saya yang lain pun dalam 13, 12 tu kan. Ini 11. Tapi betul lepas tu dia keluar mula keluar sikit. Okeylah suruh dia solat. Lepas tu esoknya keluar terusan 24 jam. Memang confirm lah asbab dia jatuh tu kan. Sebenarnya itu darah haid telah sampai masa nak keluar. 11 tahun apa? 11 tahun umur 5. Mestilah keluar dah 9 tahun kan, sekurang-kurangnya 8 tahun 11 bulan 15 hari kan. Itu kisah dia tak tahulah sebab, tapi yang pentingnya kena tahu dia punya kaedah ni. Cukup 24 jam dan cukup tempoh umur sekurang-kurangnya haid. Okey. Alif dan soalan seterusnya pada muka surat 136 ya. Ni semua ulangan nak tengok kefahaman je. 136. Okey. Untuk yang ada kitab 136. Ni contoh latihan bagi pelajar untuk kita tengok kaedah pertama ni yang kita belajar tentang apa yang disebut sebagai tadilah basic di sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid kan. Wali haid. Dia bagi latihan sikit. Okey, tengok soalan pertama. Okey, boleh sedia untuk cek nanti jawapan dia. Pertama, seorang wanita melihat darah keluar. Yang ni kena tulis sikit lah. Pada hari kelima selama 5 jam. Boleh dulu. Boleh kena ada kertas yang kena tanda. Hari kelima dia keluar. Pada hari kelima ni bukan hari kelima, pada tarikh 5 hari bulan. 1 bulan tu tak keluar. 5 bulan tu hari pertama je lah. Selama 5 jam. Hari kelima bermaksudnya adalah pada tanggal 5 hari bulan lah. Tidak kita akan tertanya mana hari pertama kan. Dia keluar hari kelima tu adalah tarikh 5 hari bulan. Fahamkan betul-betul soalan. Maknanya 5 hari bulan tu adalah hari yang dikatakan tarikh keluar tu. 5 hari bulan 1 tanggal 5 bulan 8 contoh gitulah kan. 5 hari bulan 3. Lepas tu dia kata hari kelima tu mana tarikh tu. Tarikh tu keluar hari kelima tu 5 hari bulan sama dengan hari pertama dia keluar darah lah. Hari pertama dia keluar darah. Fahamkan betul-betul soalan? Jadi hari kelima maksudnya dia keluar darah tu hari pertama pada 5 hari bulan. Selama 5 jam. 5 jam. Kemudian hari ke-7, 7 hari bulan pula, 3 jam. 5, 6, 7. 6 tak keluar, 7 keluar pula. Ni panggil darah terputus-putus lah ni. Dan hari ke-12, 12 hari bulan pula kan, 10 jam. Okey. Darah apakah itu sebenarnya? Jadi haid ke, jadi darah istihadah ataupun darah fasad? Kena kira lah. Hari pertama, tarikh 5 hari bulan tu 5 jam. Hari kelima, hari pertama. Hari pertama, 5 hari bulan lah. 5 hari bulan hari pertama sama dengan 5 jam. Okey, tulis boleh cek jawapan sini. Okey, tulis dulu. 5 hari bulan, hari pertama tu 5 jam. Kemudian gap apa? 6 hari bulan tak keluar. 7 keluar pula. 7. 3 jam. Kemudian 8, 9, 10, 11. Hari ke-12 hari bulan pula. Baru keluar pula. 12 hari bulan kan. Gap berapa hari gap? 3, 5, 6, 7. 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11, 12 hari bulan. Keluar pula 10 jam. Okey. Darah apa ke tu? 5 tambah 3 tambah 10. Okey, darah apa? Sila tulis jawapan. Anak-anak, ibu-ibu, darah apakah yang keluar ini? Ini latihan nak memahamikan apa kita belajar itulah. Totalkan darah tu tengok.
5 hari bulan 5 jam. 5 hari bulan 5 jam. 7 hari bulan 3 jam. 12 hari bulan 10 jam. Jadi boleh bilang lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia keluar darah ni 8 hari. Tapi putus-putus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 hari. Jawapannya darah apa? Darah istihadah. Okey, darah istihadah ke? Darah fasad juga. Darah istihadah. Dua jawapan. Alhamdulillah, betul. Sama aja, istilah aja berbeza. Biasanya darah fasad kita guna pada soalan tadi, anak yang baru pertama kali keluar darah. Itu fasad. Tapi bila sampai sini kita kira darah istihadah dah. Untuk bagi beza sikit. Tapi sama aja hukumnya kan. Kena solat dan kira suci lah. Okey. Darah istihadah. Sebab apa darah istihadah? Sebab baru keluar dalam tempoh 18 jam. Tak cukup lagi tempoh banyak haid 24 jam. Okey. Tanya. Alhamdulillah. Soalan kedua. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari ke-10. Mana 10 hari bulan keluar sampailah 15 hari bulan selama 4 jam setiap hari. Dia keluar pada tarikh 10 hari bulan sampai 15 hari bulan. Tapi setiap hari tu keluar 4 jam, 4 jam, 4 jam. Okey, kira-kira. Ini ada matematik sikit. Saya bukan guru matematik tapi kena belajar di guru matematik juga. Kalau cikgu matematik ada kat sini, alhamdulillah boleh congak terus. Mesti terror punya kan. Ini congak je. Berapa? Hari ke-10 tu tarikh 10 hari bulan lah. 10 hari bulan sampai 15 hari bulan. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 hari. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia kira macam tu lah kat sini. 6 hari lah. 10 sampai 15 hari bulan. 4 jam. Darab lah, darab. 10, 4 jam. 11, hari pertama 10 hari bulan tu, 10 hari bulan tu 4 jam. 11 hari bulan 4 jam. 12 hari bulan 4 jam. Total kan, kali-kali. Berapa? Darah apa, darah apa? Sila jawab. Soalan yang kedua. Berapa? 6 kali berapa? 4. Okey, darah apa? Soalan kedua darah apa? Alhamdulillah. Okey, darah haid. Okey. Darah haid kata jawapan ini sebab apa? Dalam tempoh 6 hari kali 4 jam, 24 jam. Tanya kepada yang menjawab, betul. Sebab apa? Cukup 24 jam, ngam-ngam. 6 hari keluar kali 4 jam setiap hari keluar. 24 jam. Okey, alhamdulillah. Nampaknya begitulah. Ada yang dah faham, syukur. Mudah-mudahan yang lain juga akan menyusul kemudian memahaminya. Kenapa dari darah haid? Soalan kedua, sebab darahnya keluar cukup-cukup selama 6 hari tu. Hari ke-6 tu cukup 24 jam. Sebab hari pertama 4 jam. 10 hari bulan tu hari pertama kan. 10 hari bulan hari pertama. 4 kali 6 hari tu 24 jam. Jadi soalan kedua jawapan adalah darah haid. Tepat. Okay. Soalan ketiga. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari pertama 1 hari bulan. Dan kemudiannya ia terhenti. Terhenti. Lepas tu dia stop. Selepas itu pada hari ke-14 darah keluar semula selama tu 2 kali kita buang 1. Dia ada 2 kali type tu. Sejam sahaja. Sejam sahaja. Soalan ketiga. Hari pertama dia keluar, dia tak beritahu berapa jam. Maknanya hari pertama tu keluar cukup. Full. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari pertama. Atas 1 hari bulan tu hari pertama. 1 hari bulan hari pertama. Kemudiannya darah tu stop. Berhenti. Hari kedua tak ada. Hari ketiga tak ada. Sampai hari ke-14 dia keluar lagi sejam. Jadi darah apakah yang dilalui oleh perempuan ni? Maksudnya darah keluar hari pertama cukup 24 jam. Sehari pertama tu cukup. Memang cukup. Kemudian dia stop. Stop. Maksudnya hari kedua, ketiga sampai hari ke-13 tak ada, kosong. Naqaq kita panggil. Masuk kapas pun tak ada. Kalau masuk kapas tu ada darah, bekas darah, kita panggil haid juga sebab itu fatrah. Tapi ini dia memang tak keluar dah. Yang peliknya dia keluar pada hari ke-14, darah tu sejam. Lepas tu dia berhenti terus. Soalan ketiga, siapa nak jawab sila chat sini. Darah apakah itu? Darah apakah itu? Hari pertama dah cukup. Siapa lagi nak jawab? Ada jawab. Ada sini.
Darah haid. Okey. Ni ada darah haid lagi. Okey, jawapannya betul. Sebab hari pertama dah cukup 24 jam. Hari kedua, ketiga tak keluar tu nakak tu, tak ada masalah lah kan. Mungkin dia akan solat situ. Tapi nak ceritanya, hari pertama dah cukup 24 jam. Kemudian hari ke-14 tu hari yang dikatakan hujung-hujung dah nak habis tempoh sebanyak-banyak haid. Keluar pula darah sejam. Ni jumlah darah dia dah 25 jam. Hari pertama 24 jam. Hari ke-14 25 jam. Mana dah lebih dah pun. Cuma nakak yang 13 hari tu dikira haid juga ikut pandangan Mu'tamad As-Sahbi, dah kita belajar itu kan. Jadi maknanya dia kira semua nakak tu adalah haid. Ni yang jadi masalah kalau kita puasa tu kan, bulan puasa kan. Ikutnya kena ganti, kalau siapa yang puasa kira kalau ikut pandangan Sahabi tak sah dah. Memang kena ikut pandangan Sahabi, itu yang Mu'tamadnya kan. Maknanya itu adalah darah haid. Kena qada puasa balik. Jadi maksudnya adalah kolang. Dah, buka mic. Okey, ada sikit apa gangguan macam mana ya. Ada orang datang ni pejabat. Balik. Okey. Sebabnya soalan ketiga ni kan, dia hari pertama dah cukup 24 jam. Okey, memang dia kena mandi wajib tu. Kalau hari kedua tak ada kan, kalau kata dia tengok tak ada kosong, dia mandi. Dia mandi, hari ke-14 keluar balik kan, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jadi tak habis lagi limit tempoh sebanyak-banyak haid. Keluar balik hari 14 sejam pula tu kan. Jadi dia kena mandi 2 kali. Hari pertama, hari kedua dia mandi, hari ke-14, hari ke-15 dia mandi kan. Tapi jawapannya adalah tepat. Darah haid sebab apa? Dah hari pertama dah cukup 24 jam, hari kedua sejam, jadi 25 jam. Maknanya limit lebih dah sejam tu kan. 2 jam lah, 24, 25. Jadi sebab tu jawapan yang ketiga adalah darah haid sebab dah cukup 24 jam tambah sejam yang akhir tu, hari 14 tu cukup 25 jam. Okey. Soalan keempat, seorang wanita melihat darah keluar pada hari kedua, 2 hari bulan, keempat dan keenam selama 8 jam pada hari-hari ini sahaja. Okey, jawapannya soalan keempat. Ada gangguan suara? Tak jelas suara ke? Ustaz Rahayu, tak jelas ke suara Ustazah? Betul kan? Oh, suara double lah. Suara double. Macam nak buat ni? Masih double lagi ke? Masih lagi? Jangan cek macam mana? Ini masalah. Oh, ni. Betul. Lupa pula. Lupa ni live kan. Saya guna Google Meet live. Okey. Alhamdulillah ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik, tadi balik ya. Jadi soalan ketiga tadi, jawapannya adalah darah haid sebab hari pertama tu dah cukup 24 jam walaupun dia suci 13 hari. Hari 13 hari tu suci kan? 13 hari pula. Hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 hari kan? Hari ke-13, 13 hari tu dah orang kata tak ada keluar darah. Hari ke-14 keluar balik, tak cukup lagi tempoh sebanyak-banyak haid. Jadinya darah tu dikira ada darah haid lagi. Sebab masih dalam tempoh tak lebih 15 hari dan keluarnya adalah 25 jam. Hari pertama 24 jam, hari ke-14 1 jam, jadi cukup 25 jam. Itulah darah haid. Jadi tadi soalannya, kalau puasa, bulan puasa, dia kena qada balik puasa dia yang hari kedua sampai hari ke-13 tu. 2 hari bulan sampai 13 hari bulan, dia kena qada puasa dia tu kan. Sebab apa? Kita guna pakai qaul sahbi ya, qaul sahab yang telah dihuraikan pada minggu-minggu sebelum ni kan. Di qaul mu'tamad itulah, dia kena qada baliklah. Dikira puasa tu tak jadilah, ganti balik. Sebab datang balik hari ke-14, kalau tak datang hari ke-14 tak ada masalah. Sehari je lah qadanya. Ya kan, mula mungkin ingat hari ke-14 tu, ingatkan hari pertama tu sehari je haid kan, tak payah qada seronok lah. Kan orang perempuan kan suka kalau puasa ni tak payah qada banyak-banyak, sehari je, 3 hari je kan. Jadi sebab itulah bila bulan puasa je mesti rasa macam janganlah mari period, itu punya cerita masalah kita kan.
Hari lain tak ada masalah kan, seronok pula. Hari bulan puasa dia tak nak mari period. Dia kata, ya Allah, janganlah mari period, nak puasa direct kan. Masya Allah, itulah kena redha tak cakap macam tu. Memang tak cakap macam tu. Allah, ikut suka Allah nak bagi datang hari tadi. Kan kena redha. Kan semua tu pahala kan. Itulah kisah orang perempuan kan. Masya Allah. Lepas ni jangan cakap macam tu. Redha lah. Kalau Allah bagi kata tak datang bulan tu, Alhamdulillah. Datang pun Alhamdulillah. Kalau datang tu tanda kita okey, stabil, normal, normal hormon kita kan. Tak datang, Alhamdulillah dapat rezeki puasa penuh. Ini tidak. Minta tak datang bulan puasa ni kan. Sama pergi umrah, pergi haji kan. Itu tabiat kita. Jadi lepas ni jangan cakap apa-apa lagi. Terima je ketentuan ketetapan Allah tu. Semuanya ada hikmah yang kita suka nak condemn. Dan kita siapa nak condemn Allah kan. Jadi terima dengan hati yang rasa bersyukur sentiasa apa yang Allah takdirkan pada kita, sebab itu semua adalah kebaikan untuk kita kan. Okey, yang 4 tadi, soalan 4. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari kedua. 2 hari bulan keluar, 4 hari bulan keluar, 6 hari bulan keluar, tapi semuanya 8 jam. Okey, total kan? 2 hari bulan tu keluar 8 jam. 4 hari bulan keluar 8 jam. 6 hari bulan keluar 8 jam. 3 kali 8. Darah apakah itu? Darah apakah? Jawapan darah apakah tu? Soalan keempat ya. Siapa nak jawab ni? Semuanya orang yang sama dan ada 3 orang sama kan. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Kita buka je lah. Malu ke anak taib? Jangan malu. Kalau salah tak apa. Siapa tahu kita siapa yang jawab ni. Ustazah tak beritahu siapa nama. Okey, ada jawab darah haid juga. Sebab apa darah haid ya? Yang menjawab tu betul, tapi kena bagi tahu kenapa darah haid. Ni jawapannya ada dah. Sebab cukup 24 jam. 3 kali 8. 3 hari keluar, selang-selang nakak tu. Tapi cukup tak? 3 kali 8, 24 jam. Cukup lah pada hari ke-6 tu cukup dah. Mana itu adalah haid sebab cukup 24 jam. Jadi itulah cerita dia boleh buat latihan kan, nampak kan? Macam mana dia punya jawapan tu. Darah apa, darah apa. Darah ni sama tau, nama je lain. Sebab ikut kaedah dia kan. Haid istihadah. Haid istihadah. Antara dua tu lah. Haid istihadah. Jadi jawapannya betul. Soalan keempat, darah haid sebab apa? Cukup 24 jam. Okey, yang kelima. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari ke-9. Maknanya tarikh 9 hari bulan keluar selama 5 jam. Sampailah tarikh ke hari ke-13 10 jam. Kemudian tarikh yang ke-17 hari bulan 10 jam. Apakah jawapan bagi darah ini? Soalan kelima. Pada hari ke-9 selama 5 jam. 9 hari bulan 5 jam. 13 hari bulan 10 jam. Kemudian 17 hari bulan 10 jam. Kita tengok sikit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, saya betulkan sikit soalan ni. Ada soalan ni sikit-sikit sebab dia tak sama. Seorang wanita, soalan kelima. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari pertama. Pada hari tu, hari pertama hingga hari ke-9, 5 jam. Betul kan? 5 kali 9. 9 hari ke-9, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 hari. Okey. Hari pertama hingga hari ke-9. Okey ya. Itu tandakan tertinggal. Seorang wanita
melihat darah keluar pada hari pertama sampai hari ke-9 5 jam. Kemudian 10, 11, 12, 13 keluar 10 jam pula hari ke-13. Hari ke-14, 15, 16, 17. Keluar pula 10 jam. Maknanya yang tertinggal adalah hari pertama hingga hari ke-9. Betulkan sikit soalan kelima tu. Seorang wanita melihat darah keluar pada hari pertama, hari itu tertinggal, pertama hingga hari ke-9. Selama 5 jam. 9 hari itu 5 jam. Kemudian hari ke-10 tak ada, 11 tak ada, 12 tak ada, 13 tu datang balik 10 jam. Hari ke-13 10 jam. Okey, 10 jam. Kemudian hari ke-17 10 jam. Okey. Macam mana jawab soalan ni? Ini ada sedikit orang kata kekeliruan kalau boleh nampak soalan ni. Hari pertama, hari ke-9 5 jam. Memanglah haid kan? Sebab 5 kali 9 45 jam lah. Lepas tu hari ke-13 keluar lagi. Dia gap 10, 11, 12, 13. 12 3 hari. 10, 11, 12. 3 hari gap. Gap maknanya dia nakak. Kemudian hari ke-13 keluar 10 jam. Memang dah lebih dah. Okey, 13. Kemudian hari ke-17 keluar 10 jam. Tapi apakah darah yang keluar kesemuanya sekali itu? Siapa je? Okey. Cuba baca betul-betul. Betulkan balik lah. Tengok jawapan ni. Nanti kita bagi jawapan lah. Dia keluar darah hari 1 sampai hari ke-9. Tu kan dah tambah dia kan. 5 jam. 13, 10 jam. 17, 10 jam. Okey. Adakah nak total macam tu kan macam mana? Semua tu berapa hari tu tengok. Semua tu berapa hari tu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1 bulan sampai 17 bulan tu. 1 hari bulan keluar sampai 17 bulan. Cuma dia gap dekat, gapnya dia nakak pada hari ke 10, 11, 12. Darah apa kan itu? Dah ada jawapan dah, Masya Allah. Darah istihadah. Darah istihadah sebab lebih dari 15 hari. Jawapan pertama. Okey, ada lagi. Kemudian darah istihadah juga sebab jawapan yang mana ni? Sebab kurang 24 jam dalam tempoh 16 hari. Kita tengok. Betul ke kurang? Jawapannya darah istihadah tu memang betul lah. Betul lah. Tapi kurang 24 jam dalam tempoh 16 hari tu, cuba kira betul-betul. Lebih kan? Sebab hari pertama, hari ke-9, dia keluar selama 5 jam. Hari pertama, hari 9. 5 kali 9 berapa? 45 tu kan, dah lebih tu. Sebab apa jadi istihadah? Jawapan lagi, ada jawapan? Darah istihadah betul dah. Memang darah istihadah. Betul juga ya. Saya pun salah faham juga. Okey. Macam ni. Kalau kita nisbahkan kepada hari pertama dia keluar tu sampai hari ke-9 5 jam, maknanya itu mungkin betul lah Ustaz Aisyah. Terima kasih banyak. Saya pun tak perasan. Maknanya kalau jawapan tadi betul lah, dia tak cukup 24 jam tu kan. Tengok macam ni.
Hari pertama sampai hari ke-9 5 jam. Bukan setiap hari tu 5 jam. Mana start hari pertama keluar darah tetet sampai hari ke-9 tu 5 jam. Dia total siap-siap. Itulah soalannya kan. Bukan senang sebab tengok kepada jawapannya tu memang gitu. Memang itu jawapannya. Okey, betul. Maksudnya ulang balik ya. Maksudnya wanita ni tengok darah hari pertama sampai hari ke-9 tu hanya 5 jam. Bukan setiap hari 5 jam. Kalau setiap hari 5 jam memang cukup lah 45 kan. Betul lah. Maafkan Ustazah. Keliru juga. Sama kongsi ilmu. Ustazah pun tak pandai juga. Alhamdulillah. Sebab ni dah lalu kan. Kita tulisnya lain pula dah. Okey, 5 jam. Okey, hari ke-13 tu 10 jam. Baru 15 jam, betul tak? Baru 15 jam. Kalau nak kira jamnya, hari ke-17 tu memang 10 jam. Cukup lah kan? 25 jam. 25 jam. Tapi disebabkan hari ke-17 tu hari yang terkeluar dan senarai sebanyak-banyak haid. Kan dah lebih 2 hari dah, 16-17 kan? Jadinya kesemua tu dikira sebagai darah istihadah. Sebab hari ke-15 tu dia tak keluar dah. 15 dia tak keluar, 16 dia tak keluar dah. 14 tak keluar, 15 tak keluar. Dia keluar hanya sampai 13, lepas tu dia gap. 14, 15, 16. Betul tak? Tengok tu. Okey, 1 sampai 9, 1 hari bulan sampai 9 hari bulan, 5 jam. Nampak tak? Nampak? 1 hari bulan sampai 15 hari, 1 hari bulan sampai 9 hari bulan, selama 9 hari tu keluar 5 jam. Total 5 jam. Campurlah 1 hari bulan campur sampai 9 hari bulan tu campur 5 jam dia keluar. Okey. Hari ke-13 mana dia? Hari ke-10, 11, 12 tak keluar, 3 hari tak keluar. Hari ke-13 keluar balik. Okey, kita totalkan 9, 10, 11, 12, 13. Baru haid dia 13 hari kan. Jadi 10 jam. Adil 5 jam tambah dengan 10 jam baru 15 jam. Okey. Maknanya di situ hari ke-13 belum lagi jadi haid sebab tak cukup 24 jam. Itu jawapan dia betul lah. Sebab kita faham di situlah memang jawapannya betul. Sebab apa? Kita kira 1 hari bulan sampai 5 hari bulan tu bukan setiap hari tu 5 jam. Maknanya ditotalkan 1 hari bulan sampai 9 hari bulan tu campur semua tu keluar selama 9 jam. 5 jam. 9 jam pula. Okay, 1 hari bulan sampai 9 hari bulan 5 jam. Tulis itu kan. Kemudian 13 hari bulan 10 jam. Pada hari ke-13 tu, 13 maknanya 10 tambah 5 baru 15 jam. Jadi okeylah. Apa? Mana hari ke-13 wanita ni belum dikira haid sebab apa? Tak cukup 24 jam. Okey. Okeylah dia pun 13, 14 tak ada. Nakak. 15 nakak. Okey. Tolong pasang bateri. Sini. Okey. Ni. Okey. Okey, sekali lagi ya. Bagus dan soalan akhir tak baca lagi. Last sekali kan. Okey. Tadi ulang balik. 14 nakak, 15 nakak. Okey. Hari ke-15 memang nakak. Maknanya wanita ni tidak perlu mandi wajib pada hari ke-15 sebab apa? Sebab dia punya jam tu tak cukup sekurang-kurang haid yang dikatakan 24 jam. Dia baru 15 jam. Jadi tahniahlah pada jawapan yang kata betul. Darah istihadah. Betul darah istihadah. Sebab apa? Tak cukup lagi 24 jam. Masalahnya dia keluar darah pada hari yang selebih daripada sebanyak-banyak haid tu. 17. 10 jam. Kalau tak nampak betul-betul soalan ni kita akan total 25 jam. Bukan 25. 15 jam je. Dia jawapannya soalan kelima, darah yang keluar pada wanita ni adalah darah istihadah sebab tak cukup 24 jam. Betul lah jawapan tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sama-sama kongsi. Alhamdulillah. Betul lah Ustaz Aisyah. Terima kasih banyak sebab bagi pencerahan pada nak faham soalan tu kan. Jadi kena faham betul-betul. Jadi sebab itulah dikatakan darah rosak sebab tak cukup 24 jam lagi sebab hari yang cukup 24 jam tu hari yang telah lebih daripada sebanyak-banyak haid. Hari ke-17. Jadi jawapannya darah tu darah istihadah. Istihadah je bermula pada hari yang ke-17 tu lah. Sebab dia hari ke-13 tu dah mandi wajib. 2 hari lepas tu baru dia datang balik kan.
3 hari, 14, 15, 16, 17. Jadi darah istihadah lah. Betul lah. Hari yang ke-17 tu darah istihadah. Dia pun yang hari yang dikatakan pertama pun istihadah. Yang hari 9, 1 hingga 9 hari bulan tu, yang 5 jam campur dengan hari ke-13 tu adalah istihadah. Maknanya dia ni kena kalau katakan dia tak ganti puasa kena ganti puasa. Kalau dia ada puasa pun kena ganti balik. Dan kalau dia solat pun kena ganti balik solat sebab tak cukup 24 jam. Hari pertama sampai hari ke-13 tu dia kena ganti semua solat. Kalau dia sebab dia belum haid lagi lah. Sebab dia tak cukup 24 jam. Kalau dia tak perlu mandi wajib pun sebab tak cukup 24 jam. Sebab apa? Tak cukup 24 jam tak perlu mandi wajib. Dia mungkin akan mandi wajib dia tak mungkin tak akan mandi wajib sebab baru 15 jam. Tak akan mandinya. Jadi kalau jadi macam ini, mana menunjukkan dia jadi darah tu istihadah sebab pertama tak cukup 24 jam pada sampai hari ke-13. Kemudian keluar pula 17 bulan tu hari yang telah masuk hari-hari yang bukan haid dah. Lebih dah kan. Jadi jawapannya adalah darah istihadah sebab tak cukup 24 jam pada hari pertama sampai hari ke-13. Itu hanya 15 jam. Datang balik tu adalah hari yang dikatakan bukan hari-hari haid dah. Hari yang dia lebih sebanyak-banyak hari 17 hari kan. Maka jawapannya adalah darah istihadah. Okey, alhamdulillah. Jadi ini tentang contoh soalan. Okey, siapa yang kurang faham jawapan soalan 5 ataupun tak faham nak jawab tu macam mana? Boleh bagi tahu? InsyaAllah nanti kita akan buat latihan banyak lagi lah. Sebab ni dah masuk 11.35 dah ni. Dekat 11.40 kan. Sebenarnya ada soalan tu lagi tapi tak sempat lah. Mungkin minggu depan lah sebelum masuk bab istihadah kan. InsyaAllah. Latihan satu lagi pada hari minggu depan. Okay, siapa yang tak faham boleh tulis. Tak faham soalan yang kelima ke keempat ke macam mana boleh jadi istihadah pula, macam boleh jadi haid kan? Okey, boleh bagi tahu di ruang chat sebelum saya berhenti. Jadi lebih kurang begitulah soalan-soalan yang kita bincangkan pada pagi ni. Alhamdulillah, itulah bukan senang kan, kadang-kadang ada keliru juga. Tapi basic dia adalah kepada masya-Allah kepada formula kaedah tadilah. Sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, ghalib haid. Ni belum masuk soalan jarak suci. Minggu depan insya-Allah. Nak tengok soalan tentang nampak tak jarak suci antara dua haid. Siapa tak faham? Anda dah faham, boleh faham. Alhamdulillah. Okay, kalau dah faham, tak ada siapa yang tulis, mana faham tu kan? Bagi kan as-sukut alamati redha. Diam tu tanda redha, dah faham dah lah. Faham lah kan? Jadi alhamdulillah insya-Allah minggu depan kita akan kongsi sebab tak sempat dah 11.30 dah untuk kongsi soalan muka surat 1779 pula. Soalan berkaitan penentuan antara dua darah haid kan. Tak sempat ni sebab dah lebih lah masa kan, nanti ibu-ibu nak masak apa kan. Jadi saya akan masuk minggu depan insya-Allah. Ada beberapa soalan yang lain lagi. 176. Nanti kita akan buat soalan banyak lagi. Supaya dapat kita memahami lebih. Jadi siapa boleh jawab soalan ni, mana dia dah faham, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, rasanya untuk hari ini itulah perkongsian kita. Mudah-mudahan yang tak jawab tapi dia jawab sendiri-sendiri, tengok betul, memang pandai tu, alhamdulillah kan. Dia malu nak chat, tapi dia keluar jawapan dia sama dengan jawapan yang diberi tu. Alhamdulillah, maknanya telah memahami lah sikit sebanyak berkaitan tentang kaedah darah ini. InsyaAllah kita akan kongsi soalan untuk latihan untuk yang ketiga nanti minggu depan, dan sambung sikit dengan permasalahan yang lain. Sebelum mungkin sekali lagi kita akan jumpa, kita akan mula bincang bab yang sangat panjang tu, bab wanita yang kena darah istihadah. Yang ini sangat panjang, dia punya bicara dia sangat panjang. Kena tengok satu-satu dengan teliti. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita minta Allah bagi kita pemahaman dan pencerahan dalam bab ini, sebab kita memang kena tahu. Kita kena tahu sebab kita yang melalui perkara itu, dan kita juga kena tahu untuk mengajar kepada orang lain yang tak tahu. Mudah-mudahan itulah saham kita di akhirat, dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, dan kita juga dapat sebahagian daripada pahalanya insya-Allah. Alhamdulillah, selesai sudah untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kita bertemu lagi pada minggu hadapan untuk kongsi berkaitan masalah darah wanita yang sangat unik ini, dan unik juga hukumnya. Moga-moga kita mendapat rahmat dan keberkatan dalam hidup kita dengan asbab kita sentiasa melazimi perkara-perkara yang baik dan mempelajari perkara baik dan melazimi majlis ilmu insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fi biladina وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي أركان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا يا الله من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan untuk semua anak-anak, ibu-ibu yang bersama pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridai dan memberkati kita insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.